hari ni kita akan sambung untuk physical properties. So dalam syllabus, physical properties yang kamu kena belajar, okay, yang pertama, explain physical properties of boiling point untuk primary, secondary and tertiary amine. And then yang kedua, solubility. Okay, itu adalah berkaitan dengan physical properties untuk boiling point dan solubility. Okay, kita ada part yang kedua, iaitu kita nak bincang basicity. So, amine dia berbase. Kalau carboxylic acid beraksid. Jadi kita nak bincang basicity of amine. Okay, dan yang terakhir masih lagi basicity. Jadi kita nak compare basicity of amine dengan antara ammonia, aliphatic dan juga aromatic. Okay, kita tengok bahagian yang pertama iaitu boiling point of amine. Jadi kita tahu boiling point ni mesti refer kepada intermolecular force. Jadi intermolecular force yang paling kuat adalah hydrogen bond. Okay, di bawah hydrogen bond ataupun yang lemah sikit adalah van der Waals force. Jadi ada dua ni. Jadi kalau compound tu boleh buat hydrogen bond, dia akan dapat boiling point yang tinggi. Jadi amine dia masuk kategori ada hydrogen bond. Dia boleh form hydrogen bond. Sebab apa? Dia ada N. Nanti kita tengok sekejap lagi. Okay, jadi primary amine and secondary amine can form intermolecular force yang kita sebut hydrogen bond. So dia boleh buat hydrogen bond. Untuk primary dan secondary sahaja. Okay, primary amine, okay, dia ada lebih hydrogen bond. Dia ada 2 NH, maksudnya ada N, ada 2 H attached to the primary. Bermaksud dia boleh buat more hydrogen bond compared to the secondary. Secondary kurang sikit. Jadi dua-dua ada. Jadi boleh bandinglah primary dengan secondary. Manakala tertiary cannot form hydrogen bond. Kenapa cannot form hydrogen bond? Sebab N dia dipenuhi ataupun dikelilingi oleh arc. No H atom attached to the N. So cannot form hydrogen bond. Dia boleh form van der Waals force saja. Okay, itu perbandingan antara primary, secondary, tertiary. Okay, so gambarannya kita boleh tengok ginilah. Yang kita kata tadi primary can form more hydrogen bomb sebab okay, kita tengok untuk ni primary dia ada H pertama, H dia boleh buat hydrogen bond dengan N. N, okay, H kedua dia pun boleh buat hydrogen bond dengan N. Okay, manakala N dia sendiri pun boleh buat hydrogen bond dengan hidrogen yang lain. Ya, itu maksudnya dia boleh form more hydrogen bond untuk primary. Manakala secondary, okay, dia ada satu portion untuk H. H ni boleh buat hydrogen bond dengan N. Okay, manakala dia ada portion untuk ammonia boleh buat hydrogen bond dengan H. H ni adalah H datang daripada ammonia yang lain. Jadi dia ada dua portion. Kita sebenarnya tak kira berapa jumlah hydrogen bond, kita sebut more hydrogen bond. Yang secondary ni less hydrogen bond. Manakala tertiary no H atom. Okay, no H bonded to N. Dia tak ada H yang attach kepada N. Maksudnya dia tak boleh buat no hydrogen bond. Jadi dia boleh buat van der Waals force. Jadi bila van der Waals force, of course boiling point dia lebih rendah berbanding dengan secondary dan juga primary. Okay, ini kita banding. Okay, contoh kita banding mengikut kelas. Okay, kita nak banding mengikut kelas, kita tengok relative molecular mass yang lebih kurang sama. Itu contohnya primary amine yang ada 3 karbon, secondary amine sama yang ada 3 karbon dan tertiary amine yang ada 3 karbon. Jadi beza dia, boiling point primary 49, boiling point secondary 37 dan boiling point tertiary jauh berbeza dengan secondary dengan primary. Itu menunjukkan bahawa hydrogen bond in primary higher than hydrogen bond dan secondary, and then hydrogen bond stronger than van der Waals force. Okay, so kamu boleh bincang. Kalau nak bandingkan 1 dengan 2, bandingkan both can form hydrogen bond but primary can form more hydrogen bond.
kena tambah perkataan more hydrogen bond. Secondary kena letak perkataan less hydrogen bond. Tertiary letak van der Waals force. Okey, itu cara nak banding lah. Okey, seterusnya tadi kita banding sesama kelas of amin. So sekarang ni kita nak banding amin dengan compound lain. Kita dah belajar compound alkana, kita dah belajar halu alkana, kita dah belajar alkohol, kita dah belajar karboksilik sebelum ni. Jadi kita boleh bandingkan antara karboksilik, alkohol, amin, halu alkin dan alkana. Kita dapati bahawa karboksilik has the highest boiling point. Banding dengan alkohol nombor 2. Okay, and then amin ataupun amin, dia position dia adalah nombor 3 selepas alkohol. Karboksilik nombor 1, alkohol nombor 2 dan amin nombor 3. Okay, sebab apa? Sebab ketiga-tiga ni can form hydrogen bond. Okay, manakala halu alkana dengan alkana, dia boleh buat van der Waals force saja. Tiga tadi boleh buat hydrogen bond. Okay, jadi only ethanoic acid, carboxylic, 1 propanol, alcohol and propylamine can form hydrogen bond. Okay, ini keyword dia. Jadi 3 compound tu boleh form hydrogen bond. Kita sebut dulu. Kita tak banding siapa kuat, siapa lemah. Kita banding ketiga-tiga compound tersebut boleh buat hydrogen bond. Itu keyword yang pertama. Okay, keyword kedua, baru kita banding. Hydrogen bond siapa yang kuat, hydrogen bond siapa yang lemah. Yang kuat, kita kena bagi reason. Kenapa dia kuat? Okay, contoh. Carboxylic acid. Ethanoic acid has the highest boiling point because dia boleh form stable hydrogen bond dimer. Ada perkataan dimer. So keyword dia adalah carboxylic acid. Hydrogen bond dia adalah dimer. Jadi yang lain tak ada. Okay, jadi itu adalah keyword seperti kita belajar sebelum ni. Okay, sebab itulah dia dapat the strongest hydrogen bond and the highest boiling point. Okay, itu carboxylic. Manakala kenapa alkohol tinggi berbanding dengan amin ataupun hydrogen bond alkohol kuat berbanding dengan amin. Okey, untuk alkohol, reason dia adalah hydrogen bond untuk amin dengan alkohol, keyword dia, kita tengok electronegativity between NO. Amin, hydrogen bond dia menggunakan N atom. Alkohol, hydrogen bond dia menggunakan O atom. Jadi, dua-dua boleh form hydrogen bond tapi kekuatan hydrogen bond bergantung kepada electronegativity. Jadi, kita dapati bahawa electronegativity untuk oksigen higher than nitrogen. So that the hydrogen bond between the alcohol molecule stronger than hydrogen bond between the amine molecule. Okay, itu adalah keyword nak bandingkan antara alkohol dengan amin. So guna perkataan bandingkan electronegativity of N and O. Kamu nak sebut O dulu pun tak ada masalah. Kita kata O more electronegative than N. So that the alcohol or 1 propanol has a higher ataupun can form stronger hydrogen bond than propylamine. Ya, boleh banding. Nak banding hak kuat, banding dengan lemah pun tak ada masalah. Okey, itu adalah 3 hydrogen bond yang ada pada karboksilik, yang ada pada alkohol dan yang ada pada amin. Okey, dan untuk dua yang lain tu saya kata tadi, dia tak ada hydrogen bond. Dia tak ada hydrogen bond, so kita just nyatakan van der Waals force. So chloroethane, ia adalah polar molecule, it can form only van der Waals force. So do not form hydrogen bond. Manakala sama juga butane, kita sebut dia adalah non-polar molecule, sama dia ada van der Waals force. Cuma van der Waals force antara haloalkane dengan alkana, haloalkane stronger van der Waals force than alkana because ini. Sebab polar untuk haloalkane dan non-polar untuk alkana. Jadi polar compound stronger van der Waals force
banding dengan non-polar compound. Okey, itu sesama van der Waals force. Okey, so habis. So, kita dah bincang setiap compound dan kita boleh bagi general explanation iaitu hydrogen bond stronger than van der Waals force. So pernyataan umum lah tanpa merujuk kepada compound. Tapi compound kita dah bincang secara spesifik. Okey, itu adalah perbincangan tadi. Kita tengok boiling point sesama amin bandingkan mengikut kelas. Okey, dan kita juga boleh bandingkan boiling point dengan compound yang lain. Jadi compound yang lain, karboksilik nombor 1, alkohol nombor 2, amin nombor 3. Jadi 3 tu yang ada hydrogen bond. Compound lain no hydrogen bond. Okey, ni dari segi nilai lah, data. So tadi kita tengok teori dia. So data dia ginilah. Okay, kita tengok alkana, boiling point dia negatif 0.5. Halo alkana, tinggi pada alkana iaitu 12.5. Okey, amin 48.0. Alkohol tinggi 97.2 berbanding dengan amin. So sangat jauh bezalah alkohol dengan amin. Manakala carboxylic acid ada COH. Jadi dia mengatasi alkohol iaitu 118. Reason dia tadi kita dah bincang. Okey, itu untuk boiling point. Yang kedua, physical properties untuk amin. Kategori yang kedua adalah solubility. Solubility ni bila sebut saja solubility, kita kena bayangkan air. Kita kena bayangkan air. Amin, kita bubuh dalam air, apa berlaku? Sama ada dia soluble ataupun insoluble. Jadi kalau soluble, kita nak tengok siapa yang lebih soluble antara satu compound dengan compound yang lain. Okey, jadi untuk semua amin, all amine sama macam alkohol lah. That contain below carbon, 5 carbon and below, dia adalah water soluble. Dia boleh dissolve dalam air. Kenapa? Sebab dia boleh form, reason dia adalah yang ni. Dia boleh form, so kalau kita nak explain kenapa amin dissolve dalam air, sebab dia boleh form hydrogen bond. Hydrogen bond dengan sebut, kena sebut hydrogen bond dengan air. Kalau boiling point, hydrogen bond sesama sendiri. Amin dengan amin, alkohol dengan alkohol. Tapi untuk solubility, amin dengan air. Jadi dua compound bergabung untuk membina hydrogen bond. Jadi lagi banyak hydrogen bond yang dia boleh bentuk dengan air, lagi banyaklah dia boleh soluble. Okey. Manakala amin yang 5 karbon ke atas, sama macam alkohol lah sebenarnya. Okey, dia adalah water insoluble. Water insoluble. Kenapa? Sebab kita tahu karbon ni ataupun alkil yang ada pada amin tersebut, karbon lah, alkil yang adalah karbon. Okey, dia merupakan hydrophobic area. Lagi besar bilangan karbon, 5 ke atas, 6, 7 ke atas, lagi besar bilangan karbon, lagi besar hydrophobic area. Jadi dia menyebabkan solubility semakin berkurang ataupun not dissolve. Hydrophobic area, bilangan karbon mengatasi hydrophilic area. So amin adalah hydrophilic area, nitrogen. Tapi karbon lebih pada 5, dia mengatasi hydrophilic area. Jadi menyebabkan amin tersebut tidak boleh larut dalam air. So ingat tak semua amin ataupun alkohol, walaupun dia boleh form hydrogen bond, tapi kena tengok bilangan karbon. Kena tengok bilangan karbon. Okay, di 6 dan ke atas, dia tak dissolve. Okay, itu adalah sesama amin. Okay, seterusnya kita tengok antara amin mengikut kelas. Compare amin mengikut kelas. Okay. Okay, primary amin more soluble than secondary amin. Because, kenapa? Primary lebih dissolve berbanding dengan secondary. Because primary amin have 2 hydrogen atom. Jadi dalam structure primary, N dia attached to the 2 H atom. Dia ada 2 atom. Manakala secondary ada 1 atom H. Jadi yang ada banyak H atom, so dia boleh form more hydrogen bond with water. Okay, itu reason dia lah. Jadi primary
can form more hydrogen bond with water compared to the secondary. So that primary more soluble than secondary amine. Ya, kita tak payah sebut berapa jumlah hydrogen bond, kita just sebut more dengan less. More hydrogen bond or less hydrogen bond. So, kita banding mengikut kelas. Okay, ini contohlah. So, dia banding mengikut kelas. Okay, primary, okay, dia ada 2 hydrogen. 1, 2. So, setiap hydrogen dia boleh form hydrogen bond dengan satu air. Okay, H kedua boleh form hydrogen bond dengan air yang kedua. Dan N dia sendiri pun boleh form hydrogen bond dengan H daripada air. So, banyak hydrogen bond boleh form. Kalau kita kira mengikut mata kasar, kita boleh kira 3. Tapi tak perlu sebut. Sebab kalau kita sebut, tak tepat. Okay, secondary. Dia ada satu H, boleh form hydrogen bond dengan air. Dan N dia sendiri pun boleh form hydrogen bond dengan air. So, kurang sikit. Manakala tertiary pun boleh dissolve sebab dia ada N. Dia nak dissolve dalam air, dia ada FON. Tak semestinya ada H lah. Sebab dia boleh form hydrogen bond dengan H. H ni datang daripada air. So dia boleh form hydrogen bond. Jadi hydrogen bond dia sangat sikit. Tapi masih boleh dissolve. Jadi kalau kita nak banding, amine primary more soluble compared to the secondary and more soluble compared to the tertiary. Okay, tu untuk solubility. Yang ketiga, basicity. Kita nak tengok amin ni berbase ataupun tak. Jadi amin adalah molekul yang berbase. Okay, sebab apa dia berbase? Sebab dia ada lone pair elektron pada nitrogen atom. Dia sebut Lewis base. So, Lewis base ni adalah kita refer kepada N. N ada satu lone pair. So lone pair ni dia ability to donate kepada hydrogen ataupun to accept H atom. Dia boleh tarik sebab N atom dia ada lone pair dia bersifat negatif. Dia boleh attract hydrogen atom untuk berganding ataupun bergabung dengan dia. Hydrogen atom tu adalah daripada acid. Acid H+, N dia bersifat basic. Dia ada lone pair. So, penting kita pegang kepada Lewis base iaitu dia ada lone pair dekat nitrogen atom. Okey, so kita nak banding antara aliphatic dengan ammonia. Aliphatic more basic than ammonia. Aliphatic ni bermaksud yang ada satu arc. Arc dia ada 2 H lah. Okey, so bila dia bergabung dengan air, dia akan form ammonium dan dia akan release ataupun produce OH-. Okey, ammonia dia yang ada 3 H. Amonia ni bukan amin dia ammonia yang asal. Okey, bergabung dengan air, so dia boleh release sebagai ammonium ion ataupun salt. So sama, dia boleh produce OH-. Jadi antara aliphatic yang ni dengan ammonia yang ni, okey, dia bandingkan, dia kata aliphatic ni more basic. Kb dia lebih tinggi berbanding dengan ammonia biasa. Ammonia biasa 10 negatif 5, amin 10 negatif 4. Jadi amin lebih tinggi base dia berbanding dengan ammonia biasa. Ammonia biasa yang tak ada arc. Okey, itu adalah poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, aromatik amin. Aromatik amin ni adalah amin yang duduk pada gelang benzin. Okey, berbanding dengan ammonia. Jadi dia kata less basic. So amin ammonia NH3 sama macam tadi, dia produce OH-, Kb dia 10 + 5. Manakala amin yang duduk pada benzene ring, kita panggil aromatik ataupun kita belajar sebelum ni aniline. Okey, dia boleh react dengan air, dia akan produce ammonium, okey, dan OH-. So nilai OH- yang dibebaskan sangat rendah. Itu kali 10 kuasa negatif 10, bermaksud lebih rendah berbanding dengan ammonia biasa. Ammonia biasa negatif 5. Okey, itu poin kedua. Aromatik amin paling rendah. Okey, jadi kalau kita nak susun, kalau saya susun kat sini, paling berbase adalah aliphatic amin.
Okey, dia lebih tinggi base dia berbanding dengan amonia biasa, NH3. Okey, dan amonia lebih tinggi berbanding dengan aromatik amin. Aromatik amin ni amin yang duduk pada benzene ring. Okey, ni adalah basicity increases. Okey, tu perbandingan antara tiga benda tu. Tiga-tiga ni ada N lah. Dia ada elemen N. N ni semua berbase. Cuma base dia kuat ataupun lemah. Okey, seterusnya kita nak tengok kenapa basicity amin ni berbeza antara satu sama lain, dan kita nak tengok explanation lah secara lebih mendalam lagi. Okey, yang pertama kita tengok inductive effect. So inductive effect ni refer kepada art yang ada pada amin. Okey, alkyl group adalah electron donating group. Dia panggil electron donating group ataupun kita pernah jumpa singkatan dia elektron EDG. Apa maksud electron donating group? Dia donate, ada perkataan donate ataupun dia boleh sumbangkan elektron. Dia akan menyebabkan electron density on n atom increase. Okey, contoh kalau saya ambil N ada 3 arc. Arc ni donating group. Jadi kita nak tunjuk, nak bayangkan donating group, dia boleh push elektron masuk ke ataupun pergi kepada N. Dia boleh push elektron. Dia tolak elektron, tolak elektron, tolak elektron kepada N. Menyebabkan density elektron pada N sangat tinggi. Okay, ini maksud dia. Increase electron density on the N atom. Okay. Jadi, apabila density elektron, so dia punya sifat negatif bertambah. So, basic CT dia pun akan bertambah. Okay. So, kita kena tengok ada dua condition. Kena tengok juga dalam soalan dia sebut condition apa. Sama ada condition dalam gas ataupun dalam aqueous. Jadi, kena tengok kepada soalan. Kalau soalan tersebut gas, so kamu boleh guna reason yang gas. Okay. So, reason yang gas. Okay, ni adalah gas. Okay, macam mana kita susun untuk gas? Gas kita susun berdasarkan kelas. Okay. Tertiary, N yang ada 3 arc. Okay, secondary, N yang ada 2 arc. Dan primary, N yang ada 1 arc. 2H. Okay, ni yang paling tinggi. Basicity increase. Kenapa tinggi? Seperti yang kita bincang tadi. Sebab dia ada 3 donating group. Yang ni ada 2 donating group. Manakala primary, dia hanya ada 1 donating group. So lagi besar, lagi banyak donating group yang ada dekat N, lagi tinggi basicity dia. Okey, manakala untuk aqueous, dia berbeza. Dia tak tengok mengikut kelas yang asal, yang seperti yang atas. Okey, dia tengok susunan dia sangat berbeza, iaitu paling berbase adalah secondary, kedua berbase amin primary, dan yang paling kurang berbase adalah tertiary. Terbalik. Jadi dalam gas, tertiary paling tinggi. Manakala dalam aqueous, tertiary paling rendah basicity dia. Okay, so untuk base phase dalam gas, okay, dalam gas, so kamu just bincang untuk elektron density tinggi disebabkan oleh ada kumpulan alkyl group. Jadi kita bincang pasal electron donating group. So bincang yang ni lah. The more the electron donating group ataupun the more the alkyl group, okay, the higher density of electron on the N, the higher basicity. So reason dia, sinilah kita tengok di bawah ni. Methyl group is electron donating group. So pernyataan kita adalah kumpulan alkyl ni adalah kumpulan donating group. Itu pernyataan pertama. Jadi dia akan menyebabkan electron density pada nitrogen increase. Itu poin kedua. Poin ketiga, dia akan menyebabkan lone pair electron can be easily donated. Ataupun dia boleh accept H+. Senang dia nak tarik H+ masuk dan dia ada dan sifat yang terakhir lah, pernyataan basic city increases. Okay.
Jadi tengok kepada alkil ataupun tengok kepada kelas. Kelas 3 lebih berbeza berbanding kelas kedua. Kelas kedua lebih berbeza berbanding kelas pertama dan amonia paling rendah sebab dia tak ada alk langsung. Dia tak ada donating group. Dia ada hidrogen sahaja. Okay, itu adalah dalam keadaan bergas. Okay, alternative explanation of basicity of amine when alkyl group increases. Okay, ini adalah explanation lah selain daripada yang tadi kita bincang pasal donating group. Kamu juga boleh bagi pasal stability of alkyl ammonium ion form increase alkyl group stabilize the alkyl ammonium ion by dispersing its positive charge. Maksud dia refer kepada ion yang terhasil, ion ni. Ion yang terhasil ni, ion N plus yang terhasil, okay, sama ada amonia primary ataupun secondary ataupun tertiary. Dia bincang pasal ion ni. Ion ni akan distabilkan oleh kumpulan arc. Kumpulan tertiary yang ada 3 arc, dia akan stabilkan ion ataupun ammonium ion. Okay, itu adalah untuk explanation yang kedua. Akan nak guna explanation ni lah. Okay, stability of alkyl ammonium ion form increased by alkyl group. So alkyl group stabilize the alkyl ammonium ion by dispersion its positive charge. Dia akan sumbangkan elektron. So kita bayangkan elektron bersifat negatif. Manakala ammonium ion N+ bersifat positif. Bila ada perbezaan charge antara elektron dengan positive charge, dia akan menyebabkan charge semakin stable. Okay, ini adalah explanation jenis yang kedua. Kalau nak guna explanation yang ni pun tak ada masalah yang ni. Okay, mana? Ni, reason. Okay, seterusnya kita nak tengok dalam aqueous phase. Okay, dalam aqueous phase susunan dia tadi berbeza, di mana yang paling rendah adalah tertiary. Susunan dia adalah tertiary paling rendah. Okay, so reason dia dalam aqueous solution basicity of 2 amine, primary amine and tertiary amine, susunan dia 2 paling tinggi, 1 tengah-tengah dan tertiary paling rendah. Ada amonia ni rendah lagi lah sebab amonia rendah berbanding dengan amin, tak kira kelas apa. Okay, reason dia secondary amine. Okay, untuk secondary amine kita bincang pasal alkyl group, so tak ada masalah. Okay, alkyl group electron density dekat secondary lebih banyak berbanding dengan primary. So dia akan sumbangkan elektron kepada N, dia akan menyebabkan lone pair N higher electron density, so easy to accept proton from water. Okay, jadi basicity increase. Untuk reason secondary dengan primary, kita boleh guna reason yang sama macam gas, iaitu guna elektron density tinggi disebabkan oleh more alkyl group. Okay, untuk tertiary, kenapa tertiary ni jadi paling rendah? Kalau dalam gas dia jadi paling berbase, tapi dalam aqueous dia jadi paling kurang berbase. Okay, jadi untuk yang ni saja yang beza dengan yang gas. Okay, kita sebut reason untuk steric effect. Steric effect refer kepada solvation process. Okay, bila kita masukkan dalam air, dia akan mengalami solvation process dan dia masuk kategori steric effect. Steric effect ni sebab dia ada more alkyl, ada 3 alkyl. Tertiary amine dia ada 3 alkyl group. Bermaksud steric effect dia sangat tinggi. Okay, dan dia akan menyebabkan susah untuk hidrogen masuk kepada nitrogen tersebut. Okey, itu reason dia, terbalik. Dalam gas dia tak melibatkan steric effect. Tapi bila dia masuk dalam solution air, aqueous, dia ada steric effect yang tinggi. Bila ada steric effect yang tinggi, dia akan menyebabkan susah untuk hidrogen ni asid, untuk masuk kepada nitrogen tersebut. Okey, so guna reason yang ni. Okey, so tak ada masalah. Jadi kalau gas, 3 amin boleh guna reason EDG, electron donating group. Tapi untuk aqueous,
2 dengan 1 guna reason EDG, tapi yang 3 guna reason steric effect. Okay. So tambah yang ni saja. Tertiary guna reason steric effect. Okay, yang kedua. Kesan yang kedua, resonant effect. Okay, kenapa kita tengok tadi, kenapa aromatic less basic berbanding dengan aliphatic. Okay, so reason dia adalah ni aromatic amin yang ada benzene. Ni aliphatic yang ada arc biasa saja. Okay, reason dia adalah sebab aromatic amin less basic than ammonia ataupun dalam aliphatic because elektron yang ada pada N ni lone pair elektron yang ada pada N ada perkataan delocalized into benzene ring. So kena pegang keyword dia, elektron delocalized kepada gelang benzene. Bila elektron tu boleh pindah kepada gelang benzene, dia akan menyebabkan density elektron pada N akan drop, jatuh. Semakin rendah. Bila density elektron drop, jatuh, dia akan menyebabkan less available to accept proton. Jadi sifat basic dia semakin berkurang, semakin lemah. Okay, so keyword dia adalah elektron pada N boleh delocalize pada gelang benzene. Sebab itulah basicity of aromatic sangat rendah. Ya, ni ginilah. Ni aromatic, less basic. Okay, manakala ni adalah aliphatic, more basic. Reason kamu boleh pegang aromatic, electron pair delocalized. Yang sebulat ni. Keyword dia. Manakala aliphatic, electron pair tak boleh pindah mana-mana. Disebut localized. Duduk setepak ya. Jadi dia akan dapat tumpuan kepada density tinggi dekat N. Okay, habis. Okay, ni ada soalan exercise. Senang kamu boleh cubalah jawab dia. Nanti saya akan bagi jawapan dalam grup nanti. Okay, exercise. Dia minta arrange this following compound in order of increasing basicity. Mula-mula susun, lepas tu explain your answer. Berdasarkan apa kita bincang tadi, mula-mula susun dulu. Ni ada aromatic amin. Ni ada aromatic amin. Okay, ni pun aromatic amin tapi ada group lain. Ada NO2, ada CH3 belakang dia. Okay, yang B, ini adalah aliphatic amin. Sebab dia ada gelang biasa. Ini aromatic amin. Ini aromatic tapi ada NO2. Okay. So saya rasa cukup dulu untuk kuliah kita pada pagi ni. Okay, ada